Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanur Atirah binti Wan Hassan Fauzi, nombor matrik 056043. Jadi hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan tajuk sumber-sumber ilmu menurut Islam. Islam telah memberikan penghargaan yang tinggi kepada ilmu pengetahuan. Salah satu pencerahan yang dibawa oleh Islam untuk umat manusia zaman dahulu adalah pemikiran mental secara ilmiah. Sumber utama ilmu pengetahuan dalam Islam adalah Al-Quran. Islam juga menjadikan sistem ijtihad sebagai asas epistemologi dalam falsafah Islam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala adalah sumber segala-galanya. Seperti mana yang kita tahu, ilmu Allah, pengetahuan Allah merangkumi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan juga Islam mengajar bahawasanya mempelajari ilmu, kita akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan keadaan di pertengahan di abad pertengahan Eropah, yang mana mereka terlalu tunduk dengan doktrin gereja sehingga ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam terbahagi kepada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma' dan yang keempat Qiyas. Kemudian Al-Quran adalah wahyu yang menjadi rujukan utama umat Islam dalam kehidupan, yang mana dalam Al-Quran banyak menyebut hukum-hukum yang merangkumi kesemua aspek kehidupan manusia, seperti dalam bab ibadah, bab nikah kahwin, bab muamalat dan banyak lagi. Kemudian As-Sunnah adalah perkara-perkara yang sumbernya datang dari Nabi Muhammad SAW, sama ada melalui qauli, iaitu perkataan Rasulullah, fa'li, perbuatan Rasulullah, dan juga takrir, iaitu ketetapan serta sifat fizikal dan akhlak Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan tidak akan sesat kamu selama mana berpegang dengan keduanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, riwayat Imam Malik. Seterusnya, ijma' merupakan kesepakatan ulama dalam menentukan sesuatu hukum, dan ijma' merupakan sumber hukum ketiga dalam Islam. Dan yang terakhir, qiyas adalah perbandingan sesuatu perkara untuk mendapatkan sesuatu hukum kerana mempunyai illah yang menyerupai di antara keduanya. Definisi dan sumber ilmu. Ilmu berasal daripada kalimah Arab, iaitu dari segi bahasa, alima ya'lamu ilman, yang bermaksud tahu, mengetahui dan pengetahuan. Dari segi istilah pula, idrak al-ma'lum, iaitu mengetahui sesuatu yang boleh diketahui atau mengetahui sesuatu secara tepat. Secara umumnya, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan atau kepandaian mengenai sesuatu bidang yang diatur secara bersistem. Ilmu menurut Islam, ia menggabungkan antara agama dan ilmu tanpa ada penentangan. Penekanan ilmu sangat jelas terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta ilmu juga mendapat pengiktirafan Allah sebagai sumber tertinggi ilmu pengetahuan manusia. Sumber ilmu boleh didapati melalui wahyu, panca indera, akal dan intuisi ataupun ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Abdul Mufti, nombor matrik 055489. Saya akan menyambung pembentangan sumber ilmu pengetahuan dalam Islam, iaitu panca indera atau juga disebut sebagai pengalaman. Antara sumber ilmu pengetahuan dalam Islam yang utama adalah panca indera yang 5, iaitu mata, hidung, mulut, telinga dan kulit. Ilmu yang diperolehi daripada panca indera ini disebut sebagai ilmu inderawi atau ilmu empiris, yang mana bermaksud pengetahuan yang bergantung kepada pengalaman atau pengamatan. Terdapat 2 jenis indera, iaitu indera batin dan indera yang zahir. Ghazali berpendapat bahawa panca indera penglihatan memiliki banyak kelemahan kerana banyak kesalahan yang dilakukan oleh panca indera. Contohnya, manusia melihat matahari dari jauh nampak macam kecil, tetapi sebenarnya pada hakikatnya matahari itu sangatlah besar. Ghazali menyimpulkan bahawa semua ilmu yang diperolehi oleh panca indera ini tidak menimbulkan keyakinan. Dan dengan kata lain, ilmu indrawi ini masih lagi bersifat sederhana, dan ilmu yang diperolehi oleh panca indera ini belum sampai lagi di peringkat yang sebenar. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan kepada kawan saya. Seterusnya, kita pergi kepada akal sebagai sumber ilmu. Yang pertama, menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya iaitu Ihya Ulumuddin, mendefinisikan akal ini adalah sumber ilmu, tempat timbul dan sendi ilmu. Seterusnya, ilmu itu dia berlaku daripada akal sebagaimana berlakunya buah-buahan daripada pohon kayu, sinar dari matahari dan penglihatan daripada mata.
Akal juga dia ditakdirkan sebagai alat perubahan berfikir, menimbang buruk baik ataupun merasakan segala perubahan keadaan sehingga dapat mengambil manfaat daripadanya. Seterusnya, Allah membekalkan akal kepada manusia supaya menjadi makhluk yang istimewa berbanding dengan makhluk lain. Kerana akal ni peranan dia adalah untuk membezakan antara hak dan batil. Selain itu, akal juga penting bagi mempertingkatkan iman dan amal dalam diri seseorang individu maupun masyarakat. Iman dan amal adalah penting bagi sistem akal kerana iman dan amal ini akan mencerminkan pemikiran seseorang yang kurang berpengetahuan dan orang yang berpengetahuan. Dan yang terakhir, akal juga berfungsi bagi memikirkan tentang kejadian alam dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Seseorang individu tu perlulah berfikir mereka ni berasal daripada mana, dan dari situ manusia tu akan sedar tentang kekuasaan Allah. Baiklah, saya teruskan kepada ilham. Ilham merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbit di dalam hati manusia yang terpilih dan merupakan anugerah dan rahmat kepada insan tersebut tanpa perlu belajar dan tanpa melalui proses pemikiran dan penyelidikan serta tidak memerlukan usaha untuk mempelajarinya, yakni dimasukkan terus ilmu tersebut ke dalam hati insan yang dikasihinya. Ilmu ini biasanya diperoleh oleh orang yang suci hatinya daripada sifat-sifat keduniaan, ketulusan hati dan keikhlasan zahir dan batin serta tidak mengharapkan langsung ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, malah semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Ilham terbahagi kepada dua. Ilham yang baik yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi yang baik, lintasan hati yang baik dan sebagainya. Yang kedua ialah ilham yang tidak baik ataupun yang buruk seperti bisikan syaitan, berpunca daripada hawa nafsu yang keji, mimpi yang buruk dan sebagainya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, seterusnya saya akan sambung tentang ilmu laduni. Ilmu laduni ni dia salah satu sumber ilmu epistemologi, antaranya akal, pengalaman, ilham dan wahyu. Perkataan laduni ataupun pengetahuan tentang laduni ni diambil berdasarkan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 65 yang berbunyi fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Min ladunna ilman sini bermaksud pengetahuan dari pihak kami. Ibnu Ajibah dalam tafsirnya Al-Bahru Al-Madid menjelaskan ilmu laduni ini adalah pengetahuan yang mengalir dalam hati seseorang tanpa perlu dipupuk ataupun tanpa perlu dipelajari. Menurut Imam Al-Ghazali pula, ilmu laduni hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang bersih hatinya dan tinggi takwanya. Apa yang saya nak sampaikan di sini bahawa ilmu laduni ini dia ada dan ianya hanya khusus kepada orang-orang tertentu saja. Orang yang betul-betul tawaduk pada Allah dan kebiasaannya dimiliki oleh para wali-wali Allah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Mukminin bin Kuat Arsyad, nombor matrik 056980. Seterusnya saya akan bentang sumber ilmu dalam Islam, iaitu yang pertama wahyu menurut Al-Quran. Maksud wahyu ni ialah perkhabaran Allah kepada Rasulnya tentang segala petunjuk dan pengetahuan yang dikehendakinya secara luar biasa. Manakala Al-Quran ni pula adalah kalam Allah yang bermukjizat dan diwahyukan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di dalam bahasa Arab dan dituliskan secara mutawatir. Membacanya dikira sebagai ibadah. Selain daripada terkenalnya Al-Quran sebagai kitab petunjuk untuk manusia, Al-Quran ni juga dia mempunyai konsep-konsep asas ilmu yang terkandung di dalamnya. Contohnya seperti proses penciptaan manusia dan segala perincian ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran ni secara teknikalnya ditinggalkan Allah kepada manusia untuk manusia memikirkannya dengan menggunakan akal. Maksudnya segala ilmu yang secara tersurat ataupun maksud tersirat dalam Al-Quran ni ditinggalkan Allah supaya manusia ni fikirkan menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kelebihan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran ni bukan sahaja menjadi petunjuk kepada manusia, tetapi Allah memberi jaminan bahawa Al-Quran akan kekal dan terpelihara sebagaimana bertepatan dengan firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Selain itu,
Kelebihan seterusnya, Allah dan Rasul memuji golongan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan seterusnya, membaca Al-Quran ini juga dikira sebagai satu ibadah. Di samping itu, Al-Quran juga merupakan sumber utama dalam pelbagai bidang ilmu oleh kerana kesahihannya. Contohnya, dalam ilmu sains, Al-Quran telah menerangkan proses kejadian manusia, proses kejadian siang dan malam dan banyak lagi ilmu-ilmu yang diterangkan dalam Al-Quran, iaitu kitab ilmu mukjizat ini. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah iaitu Al-Quran dan juga sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Amirul Hazib bin Hairani, 054843. Wahyu yang kedua iaitu Wahyu Al-Sunnah. Al-Sunnah merupakan sumber kedua ilmu dalam Islam selepas Al-Quran. Al-Sunnah adalah penjelasan bagi Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Al-Sunnah adalah jalan, tingkah laku, amalan, pembawaan atau cara hidup Rasulullah SAW, sama ada percakapan, perbuatan maupun perlakuan baginda. Daripada Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Hadis juga merupakan wahyu yang diturunkan kepada Allah selain Al-Quran. Perbezaannya ialah Al-Quran dalam istilah ulama dinamakan Wahyu Jalil dan hadis ialah Wahyu Al-Kafi. Atau Al-Quran dinamakan dengan Wahyu Maslu dan hadis dinamakan Wahyu Ghairu Maslu. Firman Allah SWT bermaksud, kami tidak akan menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikut Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 143. Okey, ketentuan supaya berkiblat kepada Baitul Maqdis tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi tentu sekali ketentuan itu sampai pada Rasulullah SAW melalui saluran yang lainnya, dan itulah saluran iaitu Wahyu Al-Kafi ataupun hadis. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang kita ketahui bahawa wahyu dan ilham hakikatnya daripada Allah SWT. Tetapi ianya diturunkan menggunakan perantaraan antara malaikat, manakala ilham pula diturunkan secara direct kepada insan-insan yang Allah pilih. Okey, contohnya wahyu diturunkan khas buat Nabi dan Rasul, manakala ilham pula tidak terbatas penerimaannya kepada sesiapa sahaja, sama ada Nabi, Rasul, para wali ataupun orang biasa. Okey, contohnya lain pula, wahyu yang diturunkan tidak boleh diminta untuk ditangguhkan ataupun diminta untuk diturunkan pada waktu yang kita sukai. Okey, manakala ilham pula kita boleh meminta kepada Allah SWT untuk diperoleh pada waktu yang khusus. Sekian, itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Siti Fatimah binti Reza, nombor matrik 054995. Okey, kesimpulannya, menuntut ilmu ni adalah satu perintah yang wajib ke atas kita, sebagaimana firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi apa yang dapat kita fahami, membaca itu merupakan pintu kepada ilmu dan dapat mengeluarkan kita daripada kejahilan kepada cahaya kebenaran. Sumber-sumber untuk kita memperoleh ilmu ni ada 4. Yang pertama adalah panca indera, yang kedua melalui akal fikiran kita, yang ketiga adalah institusi ataupun maksudnya naluri ataupun ilham ataupun laduni, yang keempat adalah wahyu. Keempat-empat sumber ni merupakan ikhtiar kita dalam mencapai sesuatu pengetahuan. Tapi hakikat kepada semua ni, Allah lah merupakan sumber utama kita dalam kita memperoleh sesuatu ilmu ataupun pengetahuan tersebut. Maka kita perlu meneruskan niat dan membetulkan kefahaman kita bahawa Allah lah yang akan memberi kita faham dan memberi kita sesuatu ilmu. Wallahu a'lam.